kudong-kudong, jangat dan tabah-tabah. Jadi ini nama-nama gendang tu. Dan nama-nama lagu-lagunya pun kita adakan. Nama dia Roba Namosok, Padang Namosok. Roba Namosok ni artinya hutan yang terbakar. Macam mana hutan yang terbakar, macam itulah bunyi dia. Macam Padang Namosok ni, ternyata Roba Namosok dan Padang Namosok ni macam padang bola yang terbakar. Apabila dia terbakar, dia bunyi dia slow. Dia tidak begitu kuat macam hutan yang terbakar. Jadi inilah permainan gondang. Jadi gondang ni berasal daripada Sumatera. Dimainkan oleh suku Mandailing di Sumatera. Jadi ini dulu permainan raja-raja untuk persembahan di istana raja dan juga persembahan majlis perkahwinan dan persembahan rakyat. Dan seterusnya dikatakan Gondang Sembilan ini dulu ada 9 daerah, 9 raja. Masa dulu raja-raja di kampung-kampung satu raja. Ada 9 raja, satu raja, satulah gendang dia. Jadi itu yang dinamakan Gendang Sembilan. Terus kita saya Azlan sebagai ketua kumpulan. Azlan bin Muhtar. Sebagai ketua kumpulan. Pada zaman dahulu Gendang Sembilan ni dia main hanya untuk majlis raja-raja. Tapi sekarang diorang ubah. Dimainkan di majlis perkahwinan, penyambut tetamu dan majlis-majlis lain lagi lah. Dimainkan. Anggota seramai ada yang 10 orang, 12 orang, 15 orang. Kalau pemain selalunya kebanyakan yang main semua lelaki. Kalau penari saja perempuan. Penari tortor. Penari tortor. Kalau macam lagu yang yang kita orang selalu main, 2 lagu saja, onang-onang dengan ending-ending. Onang-onang ni dia tarian perlahan, kalau ending-ending ni dia macam rancak sikit. Selalu kalau majlis lebih kurang 5 lagu ke bawah macam itulah. Satu lagu pun kadang main dalam masa 9 minit sebab lama jangka masa dia. Ni memang kostum asal kita orang ambil dari sana lah, Sumatera Utara. Biar melambangkan kalau Gondang Sembilan ni memang pakaian mereka macam ni lah. Mandailing ni dia Mandailing. Mandailing ni kalau dipanggil ada bukan etnik, dipanggil marga. Marga Nasution, Lubis, Rahab. Itu marga, kita dipanggil banyak marga. Tapi kalau di Batak dipanggil Batak Karo. Dia lain. Jadi Mandailing ni diasas oleh kalau Nasution tu diasas ke Sibarwa. Jadi rajanya dulu. Ada lagi dia punya tanah kuburan di sana. Sibarwa. Jadi bukan etnik tapi marga. Budaya Minangkabau. Tidak juga Minangkabau. Minangkabau ni tengok bentuk rumah dia pun kita tahu dah. Mandailing dinamakan Bagas Godang. Minangkabau dinamakan Rumah Godang. Jadi ada berlainan. Nama pun lain dan cara makannya pun lain. Kalau Minangkabau tu kita tahulah makan dia apa, tapi makanan tradisi Mandailing adalah nasi upa-upa. Perdang tu bahasa Mandailing. Tortor tu pun bahasa Mandailing. Tortor tu macam gunung. 9 yang sama dengan kalau kira angka dengan sama dengan Jawa pitu aja. Mandailing cakap pitu 7, Jawa cakap pitu pun 7. Kita membezakan kita marga tadi. Tapi bahasa budaya sama. Marga saja kita membezakan kita. Kalau umpamanya marga Nasution berkahwin dengan marga Nasution, pada adatnya tak boleh. Tapi kalau marga Nasution dia akan berkahwin dengan Lubis. Marga Lubis dia akan kahwin dengan Nasution. Kalau dia berkahwin dengan Nasution itu anggi meranggi, adik beradik. Dia mengaku di Gombak, Sungai Cincin, Sungai Kertas dan di Kuang ada sikit. Tapi yang banyaknya di Sungai Tua. Adat perkahwinan ada juga kita amalkan di sini. Adat perkahwinan, ada adat menurunkan anak
kan, anak-anak mengangkat anak ke bumi, anak-anak masih lagi dibuat di Kerangai, Negeri Sembilan. Di Kerangai ada satu kampung Mendeling. Di Selangor masih ada juga lagi, tapi tidak begitu popular. Di Selangor ni baru kita nak angkat bangsa Mendeling ni. Banyak anak-anak muda, anak-anak kita, dia tidak tahu dia bangsa dia apa. Dia kata dia Melayu. Sedangkan apabila saya bertanya pada mereka ni, ada yang mengatakan awak ni bangsa apa? Bangsa Melayu. Apa yang awak tahu pantang-pantang orang Mendeling? Dia mengatakan dengan saya, dia tahu masa atuk dia atau unyang dia dulu mengatakan dia tidak boleh makan kerbau badar. Kami panggil pada badar tu. Pemangku yang apa tu? Yang merah. Merah. Kerbau badar ni tak boleh dimakan oleh orang-orang Mendeling bermarga Kristian Nasution. Itu. Jadi kita tahulah dia ni orang Mendeling pasal dia tahu cerita tu. Harapan saya supaya anak-anak inilah yang dapat mengekalkan generasi bangsa Mendeling ini, menengahkan ataupun memperkenalkan bangsa Mendeling ini di negeri Selangor. Sebab bangsa Mendeling di Selangor ni memang ramai. Saya rasa ramai. Di Kampung Baru pun ada bangsa Mendeling. Kalau kita nak katakan di Kuala Lumpur tu, apa yang saya tahu cerita, dinamanya Kuala Bultak. Maknanya Bultak tu dipanggil oleh orang Mendeling Lumpur. Jadi Kuala Lumpur dibuka oleh Sultan Puasa yang telah berniaga biji timah pada ketika itu. Saya harap diteruskanlah, baguslah rentak negeri ini sebab dapat memperkenalkan budaya-budaya etnik di negeri Selangor ni. Di Selangor ni banyak etnik-etnik, tapi kita dengan ada rentak negeri Selangor ni, dia dapat memperkenalkan budaya-budaya Mendeling, khususnya budaya-budaya Mendeling ni. Mendeling ni banyak budaya dia. Budaya dia, makan dia, umpama katakan nasi upa-upa tadi, apabila seorang anak atau seorang tu sakit, kita upah, panggil semangat dia balik supaya bersemangat dia. Jadi begitu juga dengan bulu gadung. Bulu gadung ni, semua bulu gadung ni pucuk ubi tumbuk je. Tapi itu makanan tradisi ni orang Mendeling. Pucuk ubi dicampur dengan ikan kelisalai. Ini dia tradisi. Itulah saya harapan saya supaya bangsa Mendeling ini dapat dikenali oleh masyarakat di Selangor ni dengan lebih dekat lagi. Seperti mana masyarakat yang lain. Etnik yang lain seperti Jawa. Yang popular saya tengok Jawa. Minang Jawa. Jawa ni kadang-kadang orang pergi sana orang tahu tu Jawa. Tapi kalau kita, orang tak tahu kita Mendeling. Jadi inilah harapan saya dengan adanya budaya yang ini dan adanya anak-anak kita ini supaya memperkenalkan budaya Mendeling ini di negeri Selangor, khususnya di Mendeling. Dan ini dah dua generasi. Satu generasi kumpulan saya lah. Jadi kumpulan saya ini dah tua dan turun pula kepada kumpulan anak-anak. Anak-anak atau cucu. Jadi kita membuat latihan sebulan 2 kali. Paling keraplah kita kalau ada kita.
kalau ada kita event yang besar, kita akan melatih lebih kerap lagi lah. Ya, latihan di rumah saya di nombor 78 Kampung Sungai Kertas, Batu Kiflan. Kumpulan ini pernah dibawa tapi generasi pertama. Generasi pertama pernah membuat persembahan di Istana Budaya dan pernah membuat ICT dan juga persembahan di hotel-hotel untuk tontonan dan untuk peresmian majlis-majlis peresmian. Tapi yang besar sekali di Istana Budaya kita buat persembahan.